Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah Dr. Aziz Al-Safi Ismail. Pada pagi ini saya akan bercakap mengenai penyakit diabetes ataupun penyakit kencing manis. Penyakit diabetes ialah sejenis penyakit yang berbahaya di mana seseorang pengidap itu menghadapi masalah paras gula yang terlalu tinggi dalam badan. Apabila seseorang itu mengidap diabetes, mereka berhadapan dengan pelbagai komplikasi atau penyakit-penyakit lain yang amat berbahaya seperti stroke, serangan jantung, kerosakan buah pinggang, dan juga bagi lelaki mati pucuk. Jadi sekarang ini pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan, tetapi nampaknya bilangan pesakit diabetes menjadi semakin tinggi. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tak kena, di mana pesakit itu sendiri tidak menjaga, ataupun tidak mengambil langkah untuk mengelak dan juga untuk mengawal diabetes. Jadi antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh pesakit ialah yang pertama sekali, mereka perlu mengurangkan pengambilan gula ataupun dan juga pengambilan karbohidrat. Contohnya sekeping roti canai yang kosong, kalau seseorang itu makan, dia perlu maknanya kandungan kalori yang boleh diperolehi daripada sekeping roti canai itu sebanyak lebih kurang 160 kilokalori. Jadi untuk mengurangkan ataupun menghilangkan tenaga daripada sekeping roti canai, seseorang itu perlu bermain ataupun beriadah selama 30 minit. Jadi bayangkan sekiranya kita mengambil roti canai, telur dengan kari dan selepas itu kita tidak bersukan ataupun beriadah, dan begitulah seterusnya, paras gula akan menjadi tinggi. Di samping itu, seseorang pesakit diabetes ini perlu juga mengurangkan pengambilan karbohidrat yang lain seperti nasi, mi, kuih tiaw, dan juga karbohidrat yang lain seperti roti dan sebagainya. Selain daripada itu, pesakit diabetes juga perlu mengurangkan pengambilan kuih muih yang banyak mengandungi gula dan juga minuman yang terlalu manis. Contohnya air sirap, air bandung, teh tarik dan minuman-minuman yang lain yang mengandungi gula yang banyak. Terutamanya minuman di dalam tin ataupun dalam botol yang telah siap, yang mana kalau air di dalam botol tu kandungan gulanya lebih kurang antara 8 hingga 9 sudu teh, dan ini menunjukkan kandungan gula yang terlalu tinggi. Yang keduanya, untuk mengelak seseorang itu mengidap diabetes ini ialah seseorang itu perlu meningkatkan aktiviti fizikal. Maknanya setiap hari ataupun setiap minggu seseorang itu perlu bersenam ataupun bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dan setiap kali selama 45 minit. Perkara yang ketiga yang perlu diingat ialah penyakit diabetes ini dia terjadi di dalam keluarga. Maksudnya apabila salah seorang ibu ataupun bapaknya mengidap diabetes, kemungkinan anaknya akan mengidap diabetes sebanyak 60 hingga 70%. Tetapi sekiranya kedua-dua mengidap diabetes, iaitu ibu dan bapaknya mereka mengidap diabetes, jadi kemungkinan anaknya mengidap diabetes lebih kurang 80%. Maknanya kalau ada 10 orang anak, lebih kurang 8 orang akan mengidap diabetes sekiranya kedua-dua ibu bapaknya mengidap diabetes. Jadi untuk mengelak ini daripada berlaku, dan mereka perlulah mengubah cara hidup. Yang pertama sekali, sekiranya kita ada faktor risiko yang tinggi, iaitu sejarah keluarga, ataupun seseorang itu berbadan gemuk, ataupun memiliki tanda-tanda, kita perlu menjalani pemeriksaan paras gula di dalam darah. Selain daripada itu, sekiranya kita mempunyai risiko yang lain, iaitu kita mengidap darah tinggi, kita mengidap penyakit kolesterol yang tinggi, kerosakan buah pinggang dan sebagainya, biasanya di dalam badan mereka juga ada penyakit diabetes. Jadi kita perlu membuat pemeriksaan. Itu bagi antara cara yang kita boleh guna untuk mengelak diabetes.
Selain daripada itu, bagi mereka yang sudah mengidap diabetes, amat penting sekali mereka perlu menjalani pemeriksaan darahnya di dalam orang panggil dalam bentuk ataupun di dalam waktu yang berkala. Maksudnya kalau seboleh-bolehnya membuat pemeriksaan darah sekali sehari ataupun pada sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jadi apabila kita mempunyai paras gula dan darah yang tinggi, kita perlu mengambil ubat seperti yang disyorkan oleh doktor. Selain daripada itu, pesakit diabetes ini perlulah mengambil ubat seperti yang disyorkan oleh doktor. Sama ada ubat dalam bentuk pil ataupun ubat dalam bentuk suntikan insulin. Dan apabila kita mengambil ubat, kita perlu ada target ataupun kita perlu ada matlamat untuk kita capai. Matlamat untuk kita capai bagi pesakit diabetes, paras gula semasa berpuasa ialah 6 milimol per liter, 7 milimol per liter, dan paras gula selepas makan ataupun yang bukan berpuasa ialah sebanyak 8 milimol per liter. Jadi kalau kita mengamalkan sikap yang begitu, insya-Allah kita tidak dapat kita tidak akan menghadapi penyakit diabetes yang kronik, dan sekalipun kita ada penyakit diabetes, penyakit yang kita ada itu dapat dikawal dengan sempurna. Bahagian yang kedua yang ingin saya nyatakan pada hari ini ialah mengenai komplikasi atau penyakit-penyakit lain yang selalunya dihidapi oleh pesakit diabetes. Yang biasa yang amat mengerikan kita ialah pesakit diabetes berakhir ataupun akan menghadapi masalah kaki yang kronik, masalah kaki yang berkudis sehingga menyebabkan gangren ataupun bahagian-bahagian jari telah mati dan kadang-kadang perlu dipotong jari ataupun kaki mereka. Ini adalah satu keadaan yang membimbangkan dan kita perlu menjalani pemeriksaan secara berkala, dan begitu juga kita perlu mengambil tindakan ataupun langkah-langkah yang sewajarnya. Contohnya apabila kita nampak saja kaki mula bertukar warna ataupun kalau kita tidak dapat deria rasa, kita perlu menjalani pemeriksaan dan mengambil rawatan seperti yang disyorkan oleh doktor. Jadi itu sahaja yang ini saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, yang pertama sekali untuk mengelak diabetes, kita perlu mengurangkan pengambilan gula dan juga perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat. Yang keduanya, kita perlu menjalani kehidupan yang aktif, perlu bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 45 minit setiap kali. Dan yang ketiga ialah kita perlu mengurangkan pengambilan gula. Yang keempatnya, perlu membuat pemeriksaan darah dalam masa tertentu, contohnya sekali sehari ataupun seminggu sekali. Dan yang kelima, kita perlu menjalani pemeriksaan kesihatan kalau kita belum lagi mengidap diabetes tetapi kita mempunyai faktor risiko seperti keluarga yang ada diabetes, gemuk dan juga penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita perlulah menjaga paras gula dengan baik dan mengambil rawatan dengan sempurna dan pastikan bahawa paras gula kita ni sentiasa berada dalam lingkungan 6 hingga 7 milimol per liter. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan mendapat menjalani kehidupan yang sempurna dan dapat mengelak diabetes yang amat berbahaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.